Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra, iaitu subtopik 2.3, ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, dan satu, standar pembelajaran iaitu gabungan operasi ungkapan algebra. Dan Cikgu akan bagi 6 contoh. Okey, antaranya terdapat soalan yang melibatkan penyelesaian masalah tentang subtopik 2.3 ini. Okey, marilah kita lihat contoh tersebut. Contoh pertama. Okey, permudahkan ungkapan ini ya. Okey, untuk soalan jenis ini, kita perlu faktorkan yang mana ungkapan yang boleh difaktorkan. Okey, seperti ini. Kita perlu faktorkan 4A kuasa 2 tolak B kuasa 2, 2B tolak 10 dan 16A tambah 8B, 3B kuasa 2 tolak 75. Okey? Baik, kita mula. So, 4A kuasa 2 ini sebenarnya ialah hasil darab 2A dan 2A. Jadi, depan operasi positif dan negatif, kita letak 2A lah. B kuasa 2 ini ialah hasil darab B dan B. Okey, B darab B adalah B kuasa 2. So, belakang operasi tambah dan negatif ini. Okey, operasi tambah dan tolak kita letak B sajalah. Okey, baik. So, penyebut dia kita salin balik sajalah. Ini tak perlu faktorkan. Tak boleh difaktorkan. Okey, seterusnya. 2B tolak 10 kita boleh keluarkan 2. Jadi 2B bahagi 2 kita akan dapat B di sini. Dan negatif 10 bahagi dengan 2 kita akan dapat negatif 5. Okey. Dan penyebut 16A tambah 8B kita boleh keluarkan 8 lah. Sebab 16 boleh bahagi dengan 8 dengan tepat iaitu 2. Betul tak? So sekarang cikgu keluarkan 8. Kenapa sini dapat 2A? Sebab 16A bahagi 8 kita akan dapat 2A. 8B positif 8B bahagi 8 akan dapat positif B. So kalau kita nak semak balik, adakah kita membuat pemfaktoran dengan betul? Kita boleh buat kembangan ungkapan algebra. Okey? Baik. Sekarang bahagian sini, okey, kita perlu tukarkan operasi bahagi kepada darab. Okey, tukarkan operasi bahagi ini kepada darab. Dan pada masa yang sama kita kena tukarkan kedudukan pengangka dan penyebut. Jadi 10XYZ kuasa 2 cikgu tulis di atas pecahan. Dan bawahnya kita boleh faktorkan 3. Iaitu 3P kuasa 2 bahagi 3 kita akan dapat P kuasa 2. Dan negatif 75 bahagi 3 kita akan dapat apa? 25. Okey? Baik. Sekarang kita permudahkan ungkapan ataupun sebutan yang sama. Okey? Jika ada. Sekarang kita ada 2A tambah B dan sini juga ada 2A tambah B. Kita boleh permudahkan iaitu bahagi. Kita akan dapat 1. Okey, sekarang kita boleh keluarkan nombor. Okey, nombor ini 2 darab dengan 10. Okey, cikgu tulis 20. Dan untuk bawah pecahan itu iaitu penyebut. 5 darab 8 darab dengan 3. Okey. Sini 5 darab 8 darab 3 kita akan dapat 120. Okey. Dan cikgu tulis X, Y, Z kuasa 2 dan Z kuasa 2 cikgu tulis 2 kali lah darab. Okey. Dan 2A tolak B di sini. Okey. Dan satu lagi P tolak 5. Okey. So sekarang kita lihat bahagian penyebut bawah pecahan itu. X kuasa 2 dan Y kuasa 2 cikgu tulis double X and double Y. Okey. Dan perhatikan P kuasa 2 tolak 25. Sebenarnya dua-dua ini merupakan apa? Sebutan kuasa 2 sempurna. Betul? Dan kita boleh tulis sebagai ini. Iaitu P kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okey? Kalau kita ikut identiti pemfaktoran ini ya.
So, nanti bila kita faktorkan, mesti ada ungkapan positif darab dengan satu ungkapan yang negatif. Baik, so, P tambah 5. Dan satu lagi ialah apa? P tolak 5. Okay? So, sekarang kita permudahkan lagi. Okay? Cari ungkapan dan sebutan yang sama. So, yang paling jelas adalah P tolak 5. Kita boleh bahagi P tolak 5 dapat 1. Lepas itu, XY. Okay, bahagi XY juga dapat 1. Baik, so sekarang cikgu boleh tulis apa? Z kuasa 2. Okay, Z kuasa 2 dan 2A tolak B. Baik, dan penyebut dia ada X darab dengan Y. Okay, ada XY dan P tambah 5. Baik, so nombor ini anda boleh guna kalkulator kira ataupun permudahkan sahaja. Iaitu 20 bahagi 120. Okay, akan dapat 1/6. 1/6. Okay, dan 6 ini di bawah pecahan, bukan di atas pecahan itu sebab 1/6. So, inilah jawapan untuk contoh pertama. Okay, baik, kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua, okay, tiada ungkapan yang boleh faktorkan, yang ini sudah difaktorkan, Baik, so bila nampak soalan ada penambahan dan juga pembahagian, kita perlu buat bahagian pembahagian dulu, okay? Pembahagian ataupun pendarapan dahulu. Baik, so sekarang ingat lagi dah kita kena tukarkan operasi bahagi kepada darab. Jadi, cikgu tulis seperti ini. Okey, kenapa 2 di bawah? Okey, sebab kita perlu tukar tempat pengangka dan penyebut. Okey, so jadi cikgu tulis di sinilah. Baik. So, X darab 7 boleh tulis 7X. 4 darab 2 akan dapat 8. Okey, sekarang kita perlu melaksanakan penambahan ungkapan algebra. Okay, so step pertama adalah kita perlu pastikan penyebut mereka adalah sama. Jadi untuk case ini tak sama. Macam mana nak jadikan dia sama? So kita boleh darab silang, iaitu bahagian ini darab 8, 7 juga kena darab 8. 8 ini kena darab dengan 7, pengangka dia juga kena darab dengan 7. Boleh? Okay, mula. So, 2X tambah 5 darab dengan 8. Bahagian ini darab dengan 7. So, 7 darab 7 akan jadi 49. Okay? Dan penyebut dia kita boleh terus darab 7 dengan 8 iaitu 56. Okay? Kemudian kita kembangkan ungkapan algebra ini. 8 darab dengan 2X, kita akan dapat 16X. 8 darab dengan 5, positif, akan dapat positif 40. Dan positif 49X darab dengan 2, kita akan dapat positif 98X. Okay, positif 49X darab dengan negatif X. Satu positif, satu negatif, kita akan dapat apa? Negatif 49X kuasa 2. Dan penyebut dia jadi juga sama 56. Okey, kemudian kita susun. Kita tulis 40. Kemudian sebutan yang sama kita boleh kira lah. 16X tambah 98X ialah 114X dan tolak 49X kuasa 2 bahagi dengan 56. Okey. So, inilah jawapan untuk contoh yang kedua. Okey. So, cikgu nak remind anda, kalau tambah, bahagi, darab, tolak, kita kena buat bahagi ataupun darab dahulu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Okey.
Contoh yang ketiga ini adalah merupakan penyelesaian masalah yang mengenai subtopik 2.3 inilah. Okey, kita lihat soalan. Ali dan Ben ialah pekerja sambilan di sebuah kedai runcit. Okey ya. Gaji Ali ialah RM3 per jam, lebih murah daripada 2 kali gaji Ben. Okey, seterusnya. Diberi gaji Ben ialah X ringgit per jam. Okey? Maknanya gaji Ben 1 jam, dia dapat X ringgit. Hitung jumlah gaji bagi X tambah 2 jam, gaji Ali, dan X tambah 3 jam, gaji Ben. Tulis dalam bentuk ungkapan algebra. Jadi sekarang kita perlu cari jumlah gaji. So, kita perlu senaraikan semua maklumat yang penting. Okey, pertama sekali cikgu senaraikan gaji Ben. Okey, gaji Ben berapa? Per jam. Okey, iaitu cikgu tulis X sahaja. Gaji Ali bagi 1 jam, dia kata 2 kali gaji Ben. Maka kita kena darab X dengan 2. Jadi 2X sebab dia kata 2 kali. Kalau dia kata 5 kali, maka kita kena darab 5 lah. Dan RM3 per jam lebih murah daripada ini. So, kita kena tolak atau tambah? Okey, kita perlu tolak. 2X tolak 3. Dapat? Yang ini semua ialah per jam. Okey. Jumlah gaji. Jadi jumlah gaji ini kita perlu tambahkan gaji Ali dan gaji Ben. Jadi, gaji Ali ini untuk 1 jam ialah 2X tolak 3. Betul? 2X tolak 3. Tetapi untuk soalan ini, dia kata gaji Ali untuk X tambah 2 jam. Sekiranya dia kata sini 5 jam. 5 jam. Jadi kita hanya perlu darab 5. Kalau dia kata 10 jam di sini untuk gaji Ali, maka kita darab 10. Tetapi sekarang bukan suatu nombor saja. Dia merupakan satu ungkapan algebra. So, tetapi cara dia juga sama, kita terus darab saja. Darab dengan apa? Bilangan jam inilah, iaitu X tambah 2. Okey? Kemudian tambah gaji Ben. Okey, gaji Ben tadi soalan telah diberi, iaitu X untuk 1 jam. Dan seterusnya dia nak kira X tambah 3 jam bagi gaji Ben. Jadi kita darab saja. Okey, kita darab X dengan X tambah 3. So, seterusnya kita perlu buat apa? Kita perlu buat kembangan ungkapan algebra. Okey. So, 2X darab X kita akan dapat 2X kuasa 2. 2X darab dengan positif 2 akan jadi positif 4X. Negatif 3X akan dapat negatif 3 darab dengan X akan dapat negatif 3X. Negatif 3 darab dengan positif 2 akan dapat negatif 6. Okey, bahagian sini juga kena buat kembangan. So, X darab X ialah X kuasa 2, positif sebab sini positif. Positif X darab dengan 3 akan dapat positif 3X. Okey, so kita kumpulkan, kita kirakan, cari sebutan yang sama dan buat pengiraan. So, 2X kuasa 2 tambah X kuasa 2 akan dapat berapa? 3X kuasa 2. Okey? Dan perhatikan di sini negatif 3X tambah 3X akan jadi sifar, kosong. Jadi, hanya tinggal 4X, positif 4X. Dan jangan lupa sini ada tolak 6. Boleh? So, ini sahaja untuk contoh yang ketiga. Okey, kita perlu fahamkan soalan dan kita senaraikan maklumat yang penting. Okey, lepas itu kita tunjukkan langkah dengan jelas dan tepat. Boleh? Contoh yang keempat. Baik.
Contoh yang keempat ini, luas sebidang tanah untuk membuat parkir kereta. Parkir kereta maksudnya tempat letak kereta. Di sebuah pasar raya ialah ini. Ini luas bidang tanah untuk bina tempat letak kereta. Meter persegi. M kuasa 2. Diberi luas seunit tapak parkir kereta ialah ini. 1 unit tempat letak kereta ialah X tolak 4 kuasa 2 meter persegi dan diberi 3 unit tapak parkir telah ditempa oleh pemilik pasar raya tersebut. Okay, so soalan dia, berapakah unit tapak parkir yang tinggal? Maksudnya berapa unit tempat letak kereta yang tinggal? Okay, selepas pemilik pasar raya itu sudah tempah 3 unit daripada jumlah unit letak kereta. Tetapi jumlah unit letak kereta kita belum kira lagi. So, sekarang kita perlu senaraikan maklumat yang penting dahulu. So, X tolak 4 kuasa 2 ini adalah luas seunit tempat letak kereta. Okay, seunit nah. So, cikgu tulis di sini 1 unit. Okay, so luas untuk semua unit tempat letak kereta berapa, iaitu sama dengan luas sebidang tanah itu. So, kita tulis di atas ini. Okay, untuk semua unit. Okay, jumlah unit tempat letak kereta. Okay, kita perlu tahu. So, cikgu tulis sebagai N. Boleh? So, benda yang kita nak kira itu, kuantiti yang kita nak kira itu, biasanya cikgu akan letak di atas bahagian sini. Senang nak buat pengiraan. Jadi, seterusnya cikgu akan tulis N itu sama dengan yang bahagian atas ini sebagai pengangka. Bahagian bawah itu sebagai penyebut. Maksudnya adalah bahagi. Okay? Bahagi. Kemudian darab dengan 1. Tetapi saya tak tulis di sini lah. Okay, tak tulis di sini. Sebab semua nombor darab dengan 1 adalah yang sama saja. Okay, so sekarang kita perlu faktorkan ungkapan kuadratik ini. X kuasa 2 tolak 8X tambah 16. So, untuk bahagian pemfaktoran ini, yang 3 sebutan ini, kita boleh guna cara kalkulator. Okay, yang cikgu sudah ajar sebelum ini, penerapan silang ataupun kaedah 4 sebutan faktor sebelumnya. Okay ya. So, X tolak 4 darab dengan X tolak 4 lah. Okay ya. Baik. Dan perhatikan penyebut dia X tolak 4 kuasa 2. Sebenarnya X tolak 4 darab dengan X tolak 4 adalah sama dengan penyebut. Jadi, N ini ialah berapa? 20. Okay, N ini adalah 20. Maksudnya adalah bilangan tempat letak kereta ialah 20 unit. Nah. Tetapi pemilik pasar raya, dia sudah tempah 3 tempat letak kereta. Okay, 3 unit daripada 20. So, yang tinggal itu berapa unit, maka kita perlu tolak. Betul tak? So, cikgu tulis di sini bilangan unit tapak parkir yang tinggal guna 20 tolak 3. Okay, so jawapan dia ialah 17. Okay, kalau kita sudah faham soalan, tidak susah untuk kita tunjukkan langkah penyelesaian. Okay, baik, seterusnya kita lihat contoh yang kelima. Nora sepatutnya dapat menyiapkan 28 tambah 16X bilangan soalan matematik dalam masa 4 jam. Ini adalah bilangan soalan matematik. Okay, dalam bentuk ungkapan algebra. Sekiranya Nora hanya dapat menyiapkan 14 tambah 8X bilangan soalan itu, berapa lamakah masa yang diambilnya? Okay? So, sekarang kita perlu cari apa? Masa. Berapa lama yang diambil oleh Nora untuk menyelesaikan bilangan soalan matematik ini?
Oke, seperti contoh tadi, kita senaraikan semua maklumat yang penting. Oke, 28 tambah 16X ini ialah bilangan soalan. Dan Nora perlu berapa jam? Perlu 4 jam. So, tadi cikgu sudah kata, benda yang kita nak cari, cikgu selalu letak di sini. Oke? Baik. So, bilangan soalan ini kita tulis berapa? 14 tambah 8X lah. Yang ini kita tak tahu lagi. Kita kena cari. Oke? Cikgu letak T. Oke? Masa. So, cikgu tulis T sama dengan, atas ini sebagai pengangka, bawah ini sebagai penyebut pecahan, iaitu bahagi. Bahagi. Lepas tu jangan lupa sini ada, bukan 1. Kalau nombor di sini ialah 1, tak payah tulis lah. Kalau nombor ini bukan 1, kita kena darab. Bila pindah ke sebelah sini, dia akan jadi darab. So, darab 4. Baik. So, perhatikan dua-dua ungkapan algebra pengangka dan penyebut kita boleh faktorkan, betul tak? So yang pertama kita boleh faktorkan 2. So 14 bahagi 2 kita akan dapat 7. 8X bahagi 2 kita akan dapat 4X. So dalam kurungan ini kita perlu tulis 7 tambah 4X. Penyebut juga boleh keluarkan 4. 28 bahagi 4 kita akan dapat 7 juga. 16X bahagi 4 kita juga akan dapat 4X. Kemudian jangan lupa darab 4. Baik. So yang ini boleh bahagi, boleh mempermudahkan. Bagi ungkapan yang sama. Dan sini juga sama, 4 bahagi 4 ialah 1. So jawapan kita ialah 2 jam. Kalau unit di sini, unit masa di sini adalah minit, maka sini akan jadi minit lah. Sini jam, maka sini akan jadi jam. So Nora memerlukan 2 jam untuk menyelesaikan bilangan soalan matematik ini. Seterusnya kita lihat contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6. Baik, Akira ingin menampal dindingnya yang berukuran X tambah 5 meter panjang dan 3X tolak 2 meter lebar dengan kertas hiasan dinding. Baik, cari luas dinding yang akan ditampal dengan kertas hiasan dinding sekiranya ukuran pintu ialah X tolak 1 meter panjang dan X meter lebar. Cari luas. Sini ada kesilapan yang sebenarnya ialah full stop. Full stop. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Akira jika harga kertas dinding itu ialah RM6X per meter persegi? Maksudnya 1 meter persegi harga dia adalah 6X. Jadi kita perlu cari apa? Kita perlu cari luas dinding yang perlu ditampal dengan kertas hiasan dinding itu. Dan juga jumlah wang yang perlu dibayar. Baik, kita mula. Luas dinding yang akan ditampal. So kita perlu cari luas dinding. Hanya darab panjang dengan lebar ini. Kemudian kita kena tolak apa? Kita kena tolak luas pintu. Kenapa nak tolak? Sebab kita tak akan tampal kertas hiasan dinding pada pintu kan? Kita kena tolak luas pintu itu. Kita tak perlu tampal kertas itu pada pintu. Baik. So 3X tolak 2 darab dengan X tambah 5. Ini adalah luas dinding. Yang termasuk pintu itu. Lepas tu kita kena tolak luas pintu tersebut. So ini step pertama. So bila kita nampak ini, kita terus sudah tahu kena buat kembangan. Betul? 3X darab X adalah 3X kuasa 2. 3X darab 5 adalah positif 15X. Negatif 2 darab X, negatif 2X.
Negatif 2 darab dengan positif 5 adalah negatif 10. Dan bahagian sini, negatif X darab dengan X, negatif X kuasa 2. Negatif, 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 negatif akan jadi positif. 1 darab X akan dapat X. So, positif X di sini. Okay? So, tak susah untuk soalan contoh 6 ini walaupun soalannya begitu panjang. Okay. So, 3X kuasa 2 tolak X kuasa 2 kita akan dapat 2X kuasa 2. 15X tolak 2X kita akan dapat berapa? 13X. Tambah lagi 1X kita akan dapat 14X. Dan jangan lupa sini ada satu constant pemalar tolak 10. Okey, yang ini adalah luas dinding yang akan ditambah dengan kertas hiasan dinding. So, sekarang kita kena cari jumlah wang yang perlu dibayar. Okey, untuk membeli kertas dinding itu. So, di sini soal kata 1 meter persegi adalah 6X. So, kita sekarang ada ini meter persegi, begitu banyak. So, kita kena darab sajalah. Okey? Kita kena darab 6X lah. Okey, kemudian buat sekali lagi kembangan. Okey, buat sekali lagi kembangan, kita akan dapat 12X kuasa 3. Okey, darab lagi 6X dengan 14X. Kita akan dapat apa? 84X kuasa 2. Dan 6X darab dengan negatif 10, kita akan dapat negatif 60. Okey? Itu saja untuk jawapan contoh yang ke-6. Jadi inilah contoh untuk bahagian ini 2.3.3. Asas kemahiran bagi tajuk ini adalah memfaktorkan ungkapan algebra. Okey, berdasarkan ungkapan algebra yang diberi. Kita perlu mahir kaedah apa? FSTB, kaedah 4 sebutan faktor sempurna, kaedah beza kuasa 2 sempurna, dan juga apa? Kaedah pendaraban silang. Okay? So, bagi yang belum mahir, so boleh rujuk video cikgu sebelum ini. Okay? Seperti biasa, sekiranya ada persoalan, boleh tulis di ruangan komen, dan kalau rasa video ini membantu, okay, silalah like, share, dan jangan lupa subscribe. Okay, sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.